Assalamualaikum, apa khabar semua? Selamat petang. Okey, hari ini kita teruskan dengan berita semalam. Dari ucapan Putin di perjumpaan BRICS, Ukraine counter offensive kehilangan banyak askar dan 186 tank, 418 armor vehicle. Dan Putin berkata yang Ukraine tak mampu menang apa-apa di counter offensive itu. Dan Ukraine tidak berjaya langsung. Dan Putin juga berkata Ukraine juga cuba nak jatuhkan Crimea dengan letupkan dam, dengan menghalang air yang berada di dam tu ke Crimea. Maknanya rakyat Crimea tidak akan mendapat air. Kalau satu tempat kalau tak ada air, siapa manusia nak duduk? Tetapi daripada dulu lagi sebelum perang ini, Crimea telah diseksa oleh Ukraine dengan tidak diberikan air. Maknanya Crimea dah struggle berapa lama untuk tidak mendapat air daripada dam itu. Sebab tu sekali lagi Ukraine tidak berjaya untuk melumpuhkan Crimea. Okey. Dan Putin juga berkata dengan pemberian F-16 kepada Ukraine, Putin berkata, kau bagi F-16 dengan Ukraine, tapi kau tidak menggunakan landasan kapal terbang di Ukraine untuk menggunakan F-16 itu. Dan di mana F-16 itu akan diterbangkan? 100% lah negara NATO. Jadi Putin cakap maknanya konflik ini akan jadi lebih besar kalau negara NATO lain membenarkan Ukraine menggunakan lapangan terbang mereka di negara NATO lain. Seperti Poland, adalah 2-3 negara kat sebelah Poland tu. Jadi Putin cakap perang ini akan jadi lebih besar. Okey. Dan Putin juga berkata Rusia tidak akan menggunakan senjata nuke kerana Rusia tahu senjata nuke ini akan memberi kemudaratan kepada satu dunia, bukan hanya Ukraine dan Rusia sahaja. Dan Rusia berkata, Putin berkata, diamlah. Orang-orang yang berada di US tu, di NATO, di EU yang cuba bercerita tentang tenaga nuclear weapon ni boleh menyelesaikan masalah di Ukraine. Jadi berhentilah berkata-kata tentang tenaga senjata nuklear, kerana Rusia tidak akan menggunakan senjata nuklear. Okey, dan dari Lavrov berkata di BRICS, Lavrov dekat BRICS berkata yang Saudi, Iran, Egypt, Algeria, UAE dan Syria akan menyertai BRICS tak lama lagi, dan ini akan memperkuatkan dan memperkayakan negara BRICS. Negara-negara BRICS. Ini adalah berita baik kerana banyak negara Islam di tanah Arab ingin join dengan BRICS tak lama lagi. Lavrov berkata. Okey. Dan dari Maria Zakharova pula berkata dia ada bukti yang US dan ally ada mengugut negara-negara yang ingin menghadiri forum BRICS di Afrika akan menghadapi sekatan ekonomi jika mereka pergi ke forum BRICS di Afrika. Dia cakap dia ada bukti. Dan Maria Zakharova juga berkata makin banyak negara Europe juga ingin join dengan BRICS ni. Salah satu dia yang ingin join dengan BRICS ni Hungary dan Serbia.
Maknanya banyak negara Europe yang ingin juga join dengan BRICS. Dan Zelensky TikTok update. Zelensky pun ada TikTok update Pertemuan dengan delegasi Afrika untuk berdamai dengan Rusia tidak akan berjaya. Zelensky berkata, walau macam mana mereka akan teruskan dengan peperangan ini. Dan Jack Sullivan dari US berkata, berjanji yang US akan memberi apa saja Ukraine nak sampai November ini. Okey, berita yang terakhir dari GUR. Yang hari tu yang Ordanov mengetuai itu kan, Ukraine special mereka berkata yang Budanov masih hidup dan hari-hari pergi ke office, pergi bekerja di office. Dan yang saya dapat information yang Budanov sekarang diterbangkan ke Berlin untuk mendapatkan rawatan. Budanov. Dan berita dari US Garland Nixon, berita dari Politico berkata, US sekarang tengah panik dan sedang mencari jalan untuk memikirkan apa yang nak dilakukan kepada China. Dan kerana Pentagon baru-baru ini ada memberitahu yang US akan kalah kalau berperang dengan China. Sebab itu banyak perbualan di US tentang ini. Dan kena buat keputusan yang betul dalam hal China ini. Mereka takut dengan China dan mereka nak tumpukan perhatian mereka pada China, dan mereka nak perang Ukraine ini berakhir dengan cepat. Baru mereka boleh fokus dengan China, berperang dengan China. Ya, mereka tak boleh berperang. US ni dia tak boleh berperang dengan 2-3 negara sekali. Dia hanya boleh berperang dengan satu negara saja kerana kekurangan peluru. Sebab tu mereka nak lagi cepat berakhirnya perang dengan Ukraine ni, baru mereka boleh fokus dengan China. Itu pun masih belum cukup. Kita dah bincangkan banyak kali kan dalam channel ni Fikir-fikirkanlah teman-teman. Apa yang saya cakap kebanyakannya adalah benar. Dan ingat saya pun beberapa hari ni saya merasa sedih kerana ada seorang peminat channel ni dia bekerja askar US di Syria. Dia berkata dengan saya apa yang harus dilakukan. Dia macam minta saya pandangan. Saya pun tak boleh cakap apa-apa lah. Saya bukan nak mentertawakan US. Saya cuma cara saya cakap hanya berkata apa yang mereka lakukan adalah salah. Dan kita cuma boleh doakan sekarang agar apabila Donald Trump tahun depan menjadi Presiden US, kemungkinan banyak perubahan yang akan dilakukan. Itu je kita boleh doakan untuk orang-orang yang bekerja sebagai askar di US ke apa. Kerana mereka pun tidak salah, kerana yang bersalah adalah orang atasan. Pemimpin mereka yang di atas. Dan mereka adalah mangsa. Assalamualaikum, selamat petang, selamat mengetih. Yurah.